Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azim Firdaus bin Muhammad Adri dari kelas DTK 2A yang bernombor matriks 17 DTK 20F2027, dan hari ini saya akan membentangkan slide saya yang bertajuk Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia. Pengenalan. Pendidikan Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengatur agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Ia berangkumi usaha menjadi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ia menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan ibadat-ibadat khusus dan umum, serta memberi panduan dalam membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta manusia dan alam. Kedua ialah perkembangan mata pelajaran pendidikan Islam di Malaysia. Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipasti secara tepat ianya bermula. Namun, perkara ini dapat dilihat pada latar belakang sejarah kedatangan Islam ke negara ini, Malaysia, yang dikenali dengan tanah Melayu pada suatu ketika dahulu dan aktiviti serta kegiatan pendidikan yang berlaku pada waktu tersebut. Pelaksanaan pelajaran pendidikan Islam di Malaysia sebelum mereka dikenali sebagai tanah Melayu telah bermula sejak Islam bertapak di Melaka ketika sekitar abad ke-14 lagi. Namun sistem pendidikan Islam pada waktu itu merupakan sistem pendidikan yang tidak formal. Dalam hal ini, tidak dapat meruntukkan undang-undang khusus yang mewajibkan pendidikan Islam diajar kepada semua anak-anak Islam. Pendidikan Islam mula diberi perhatian setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 1960, kerajaan mula melaksanakan undang-undang pendidikan berdasarkan kepada laporan Rahman Talib. Hasil daripada laporan tersebut, kerajaan telah menguatkuasakan satu akta iaitu kewajipan memberi pendidikan agama Islam kepada murid-murid agama Islam di setiap sekolah yang murid-murid beragama Islam berjumlah 15 orang atau lebih. Berikut merupakan gambar-gambar sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia di waktu dahulu. Kalau kita tengok sini ada gambar sekolah pondok dekat macam tepi-tepi sungai, tepi laut macam tu, dengan sekolah pondok biasa di waktu dahulu. Gambar di bawah belah kanan tu merupakan proses pembelajaran diorang. Kesimpulannya, dari pembincangan di atas dapat disimpulkan bahawa kedatangan Islam di Malaysia telah banyak mengubah masyarakat melihatnya. Walaupun pernah dijajah, namun amalan Islam masih diamalkan di negara ini. Dari segi pendidikan, Islam masih dianggap sebagai subjek utama Malaysia. Okey, sampai situlah pembentangan saya pada hari ini. Jadi saya meminta diri dahulu. Assalamualaikum, saya Dayan Azrim Fatih binti Muhammad Razi, nombor matrik 17 DTK 20F2025. Pendahuluan. Zaman pencerahan adalah zaman yang mana masyarakatnya mula berusaha untuk menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional yang kebanyakannya berlaku pada abad ke-18. Apabila melihat kepada peredaran, zaman pencerahan dapat dilihat sebagai zaman yang di mana masyarakatnya mula mempersoalkan tentang ajaran agama. Seterusnya, perkembangan politik. Pada abad ke-17, ahli-ahli politik telah memberikan tumpuan tentang keadaan menjustifikasikan pemusatan kuasa oleh pemerintah. Tetapi pada abad ke-18, mereka mula memfokuskan kepada kaedah penggunaan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Pada abad ke-18 juga, di negara-negara Eropah yang mengamalkan idea Enlightenment telah menggunakan teori pemerintah Enlightened Despot yang diperintahkan oleh monarki dan digalakkan kebebasan beragama dan bercakap. Pemerintah pada zaman itu juga telah memfokuskan perhatian kepada cara-cara menggunakan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pada sekitar abad ke-18, berlakunya revolusi kehakiman dan mengumpulkan kod-kod jenayah dan sivil dilaksanakan bagi menyeragamkan hukuman di seluruh daerah dengan berasaskan hukuman yang lebih rasional dan berperi kemanusiaan.
Okey, seterusnya idea tokoh perkembangan politik. Antaranya ialah John Locke. John Locke salah satu pemikir pencerahan yang paling berpengaruh. Berdasarkan falsafah pemerintahannya, teori kontrak sosial, subjek yang meresap pemikiran politik pencerahan. Pada tahun 1690, beliau telah menerbitkan apa yang menjadi salah satu kerja politik yang paling berpengaruh semasa zaman pencerahan dan pengasas teks falsafah liberal, iaitu Two Treatises of Civil Government. Hak semula jadi individu, kontrak sosial, kedaulatan, kerajaan dan hak rintangan dilaksanakan pengaruh yang kuat. Pemikiran politik semasa zaman pencerahan adalah idea beliau yang telah beliau keluarkan. John Locke terkenal dengan pernyataannya bahawa individu mempunyai hak untuk kehidupan, kebebasan dan harta, di mana kepercayaannya bahawa hak semula jadi untuk harta benda berasal daripada tenaga kerja. Tokoh seterusnya ialah tokoh Voltaire. Beliau telah melancarkan kempen untuk membebaskan manusia yang sering berhadapan dengan pengorbanan peribadi seperti penjara dan proses pembuangan. Voltaire juga pernah melakukan kecaman yang keras terhadap agama Kristian kerana terlalu menindas dan mengungkung golongan rakyat. Beliau juga telah melahirkan beberapa buah karya dalam memperjuangkan masyarakat. Antaranya ialah buku Elements of the Philosophy of the Newton pada tahun 1738 dan Philosophical Letter on the English pada tahun 1773. Okey, tokoh yang terakhir iaitu tokoh Montesquieu, di mana di dalam bukunya The Spirit of Law, Montesquieu menganalisa perbezaan di antara bentuk-bentuk tiga kerajaan, iaitu republikan, monarki, despotik, dan apa yang dapat dilihatnya sebagai dominan untuk setiap keadaan. Beliau juga menegaskan di dalam buku The Spirit of Law bahawa bentuk pemerintahan sesebuah negara adalah berbeza mengikut iklim dan keadaan. Beliau juga telah mengenalkan konsep pengasingan kuasa. Idea ini ditujukan dalam menentang pemerintahan mutlak di Eropah. Menurut beliau, kuasa harus dibahagikan antara raja dan badan-badan perantaraan seperti parlimen, estet-estet provinsi, golongan bangsawan, bandar dan gereja. Kemudian, sumbangan ilmu dalam perkembangan politik. Pada abad ke-18, mereka telah menerima kewujudan negara dan memfokuskan perhatian kepada cara-cara menggunakan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Kerajaan mengaplikasikan hukum alam manusia seperti jurutera mengaplikasikan hukum fizik. Kedudukan negara adalah sangat tinggi dan raja dapat memajukan negara tanpa batas serta menganggap dirinya sebagai orang pertama berkhidmat untuk negara. Pemerintahan ini melaksanakan pemusatan kuasa kerajaan dan dengan menghapuskan keistimewaan yang dinikmati oleh provinsi melalui diet, estates, cortes dan lain-lain. Sesetengah pemerintah cuba menghapuskan sempadan provinsi lama dan mewujudkan provinsi dan daerah baharu berdasarkan prinsip yang rasional. So, kesimpulannya, dalam zaman pencerahan ini juga, idea-idea baru telah banyak timbul dalam merubah corak pemikiran masyarakat. Kesan daripada kebangkitan para pemikir pencerahan yang membawa kebangkitan para intelektual untuk membangunkan masyarakat, rakyat negara Eropah telah bangkit menentang pemerintahan yang sedia ada. Oleh itu, secara ringkasnya, perkembangan Eropah ini sememangnya merupakan sumbangan dari era Enlightenment hasil usaha para pemikirnya. Sebagai kesimpulannya, zaman Enlightenment sememangnya penting dalam perkembangan masyarakat Eropah. Kepentingan ini dapat dilihat bukan sahaja dari aspek politik dan sosial, bahkan juga memberi impak kepada bidang ekonomi masyarakat Eropah. Assalamualaikum, saya Muhammad Aika Harisham bin Muhammad Rasmadi. Nombor metrik 17 DTK 20F 2026. Topik besar pada hari ini, etika dan peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Okey, kita pergi ke pendahuluan.
Kemunculan gerakan zaman pencerahan telah membawa kepada perkembangan pemikiran intelektual barat dalam ilmu sains dan ciptaan. Selain itu, gerakan zaman pencerahan ini melahirkan pemikir-pemikir baharu yang membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi dan penerangan teologi. Selain itu, sebelum zaman pencerahan ini berlaku, sains telah diaplikasikan oleh ahli-ahli falsafah sebelumnya bagi memahami dan menerangkan mengenai setiap kejadian dunia. Yang keempat, namun penggunaan sains ini masih pada tahap permulaan dan hasilnya masih diragui pada ketika itu. Dan akhir sekali, ilmu sains mengalami transformasi melalui revolusi sains, dan seterusnya sebagai ilmu pengetahuan mula diangkat pada zaman pencerahan. Kita pergi ke perkembangan sains ciptaan. Yang pertama, telah menekankan pemantapan epistemologi empiris melalui pengalaman sebagai asas kepada pengetahuan. Selain itu, menghasilkan penerangan matematik serta menjejaskan mengenai perjalanan kosmik dan graviti, lalu meletakkan idea ruana sebagai idea utama. Seterusnya, memberi impak besar untuk meluaskan ilmu penyelidikan secara saintifik dalam mengenai alam dan manusia. Di samping itu, membantu dalam disiplin sains sosial. Sekali, penyelidikan saintifik dan eksperimen menjadi medium yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat tentang manusia, masyarakat dan dunia. Gender dan masyarakat. Pendahuluan bagi gender dan masyarakat ialah wanita merupakan golongan aktif dalam pembangunan pemikir semasa zaman pencerahan, dan mereka turut mencipta imej dan cita-cita baru yang melambangkan identiti mereka sendiri. Penciptaan amalan sosial yang baru turut menyumbangkan kepada perbahasan semasa zaman pencerahan. Itu saja bagi pendahuluan. Isi dan huraian. Lelaki dan wanita mempunyai banyak perbezaan, termasuklah fizikal, perbezaan mental dan moral antara lelaki dan wanita, peranan gender serta tanggungjawab dan hak. Seterusnya, pada abad ke-18, kemiskinan dan kadar buta huruf dalam kalangan lelaki dan wanita yang terlibat dalam perbincangan zaman pencerahan, subordinasi undang-undang dan diskriminasi terhadap kaum wanita dalam kebanyakan peranan awam telah menyekat penyertaan mereka. Kesan yang pertama, wanita juga semakin bergiat aktif sebagai penyokong dan berdebat untuk masyarakat. Lebih-lebih lagi, zaman pencerahan telah meletakkan wanita di tempat utama, walaupun dalam pandangan yang pada awalnya menyatakan bahawa wanita secara mula jadinya adalah lemah berbanding lelaki. Itu kesan pertama. Untuk kesan yang kedua, pertumbuhan pembandaran, kadar celik huruf dan aktiviti perindustrian di beberapa bahagian di Eropah mempunyai kesan yang ketara terhadap kehidupan seorang wanita. Selain itu, wanita yang ideal kini berperanan sebagai penjaga rumah, membesarkan anak-anak dan memberikan kesedaran moral dan agama dalam kehidupan berkeluarga. Yang akhir sekali, mengisytiharkan hak-hak wanita dan menafikan perbezaan seksual, di mana wanita perlu diberi hak supaya tidak wujud sebarang perbezaan antara jantina. Okey, itu adalah kesan bagi
gender dan masyarakat pada zaman pencerahan. Untuk penutupnya, Wollstone menyatakan bahawa asas kebaikan adalah sebab kebajikan dan pengetahuan adalah satu bentuk untuk mengakses pendidikan yang banyak memainkan peranan penting dalam membolehkan wanita untuk mendapat manfaat daripada budaya rasional dan melepaskan mereka daripada ruangan persendirian. Okey. Untuk rujukan ini saya rujuk pada Brownsworth 1996, British Empirics dan The Enlightenment Routledge History of Philosophy jilid 5, London Routledge. Okey, ni gambar dia. Okey, itu sajalah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrian Jimmy bin Azhari dan nombor matrik saya adalah 17 DTK 20F2023. Saya akan membentangkan mengenai etika dan peradaban selepas zaman Enlightenment. Pengenalan pada zaman Enlightenment atau zaman pencerahan adalah zaman Enlightenment atau zaman pencerahan dikatakan bermula antara 1650 hingga 1800 Masihi dan adalah era di mana semangat, kepercayaan dan pegangan manusia pada ketika itu adalah kritikal berdasarkan sebab musabab dan kaedah-kaedah saintifik. Pada zaman ini, golongan pemikir berusaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu dan berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Pada zaman ini juga telah lahirnya pemikir yang terkenal seperti Voltaire, John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes dan Rousseau. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai latar belakang semasa zaman Enlightenment. Yang pertama, gerakan zaman pencerahan ini hakikatnya telah menjadi medium penyampaian yang sangat berkesan bagi membuka mata dan menyedarkan para intelektual barat mengenai kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan bermoral. Yang kedua, ahli-ahli falsafah pada zaman pencerahan sangat berminat kepada asal-usul serta sejarah hidup manusia bagi memahami dengan lebih mendalam mengenai ciri-ciri masyarakat. Yang ketiga, ahli-ahli falsafah ini juga mengkaji masyarakat dengan cara mengenal pasti hukum-hukum atau law yang dipercayai mampu mengawal tingkah laku manusia, seterusnya membentuk ketertiban dan aturan sosial dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, saya pula akan menceritakan tentang sumbangan semasa zaman Enlightenment. Sumbangan yang pertama adalah para pemikir zaman pencerahan masyarakat membantu membentuk dan membina semula masyarakat yang dahulunya berfikiran ortodoks yang hanya mengikut aturan agama kepada masyarakat yang lebih berfikiran terbuka dan maju. Sumbangan yang kedua pula ialah para penulis dapat mewujudkan satu sistem undang-undang dan moral sejagat berdasarkan hujah-hujah yang menjadi asas kepada keperluan hidup manusia sebelum munculnya peraturan dan kerajaan. Dan akhir sekali ialah kesan-kesan semasa zaman Enlightenment. Kesan yang pertama adalah terwujudnya sistem perundangan setelah ahli falsafah mengenal pasti bahawa hukum-hukum dapat mengawal tingkah laku manusia. Kesan yang kedua pula memberikan kesan dalam sistem pendidikan di England, Jerman dan juga Perancis. Kesan yang terakhir, evolusi masyarakat yang berlaku daripada bentuk masyarakat primitif kepada komersial yang memperlihatkan perkembangan masyarakat secara berperingkat-peringkat disebabkan oleh faktor-faktor interaksi sosial yang kompleks, psikologi dan kebendaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amar Qayyum bin Nazman bernombor kad matrik 17 DTK 20F2024
ingin membentangkan perkara etika peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Dan tajuk yang saya pilih adalah kemajuan bidang seni dan seni bina. Okey, kita ke pendahuluan dulu. Okey, pendahuluan. Ianya merupakan cabang zaman Enlightenment atau zaman pencerahan, dikatakan bermula antara 1650 ke 1800 Masihi. Bidang seni merupakan cabang pendidikan yang amat penting. So next, kesenian merupakan lambeng politik, kekukuhan ekonomi dan kestabilan masyarakat. So adanya unsur-unsur kesenian ini, sesebuah negara dianggap maju dan mempunyai ketamadunan yang tersendiri. Okay, dengan adanya kesedaran ini, gerakan zaman Enlightenment telah berusaha membangkitkan isu-isu kesenian bagi menguatkan asas pendidikan. So itu adalah serba sikit tentang pendahuluan. So kita akan next. Okey. So isinya adalah, isi yang bahagian pertama adalah karya bidang seni dan seni bina. Okey. Ensiklopedia yang dihasilkan oleh D.L. Lambert dan Dennis Diderot menggariskan semua ajaran dalam seni, sains dan perdagangan. Ianya terbahagi kepada dua bentuk, iaitu seni liberal dan seni mekanikal. So dalam PowerPoint saya ni, dia adalah dua orang gambar yang saya sebutkan nama tadi. D.L. Lambert tu yang belah kiri gambar dia, dan Dennis Diderot belah kanan. So muka dia orang pada zaman masa tu. Okey. Seni liberal tu ibarat macam kesenian yang terbentuk melalui pemikiran seperti puisi, muzik, lukisan, arca dan ukiran. Itu adalah seni liberal. So seni macam tu berbeza dengan seni mekanikal atau seni pembuatan yang hasilnya terbentuk melalui ciptaan tangan seperti pembuat arca dan ahli seni bina. Jelas dihasilkan untuk menarik minat masyarakat, termasuklah ahli intelektual dan ahli agama, untuk terlibat secara langsung dalam memajukan bidang seni ini yang memperjuangkan pembelajaran secara teknikal dan praktikal. Itu adalah serba sikit tentang karya antara dua orang ni. Ianya amat penting dalam pendidikan semasa pada zaman tersebut. Okay, next isi adalah perkembangan. So perkembangan berlaku kepada seni lukisan, seni bina, seni hiasan dan seni-seni lain. Pada masa yang sama, seni-seni lain wujud antaranya. So pada zaman ni diorang nak tunjuk perkembangan diorang tentang seni pada zaman Enlightenment tersebut. So yang dipaparkan kat PowerPoint saya ni adalah Barok, Rokoko, Romantik, Gotik dengan Neoklasik. So yang saya dapat adalah 3 contoh gambar ni lah semasa zaman tersebut. Agak lama di situ. Okey. Yang gambar dalam perkembangan tersebut yang digunakan dalam hasil seni, perubahan atau kemajuan dalam bidang kesenian ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan di antaranya ialah perkembangan teknologi, salah satunya perkembangan teknologi lah. Okay. Dalam seni pembuatan penting ini membolehkan ahli seni meningkatkan pengeluaran hasil seni mereka, seperti Josiah Wedgwood yang memperoleh pendapatan dan kekayaan. Maknanya zaman tersebut teknologi kalau makin tinggi, kualiti gambar tu macam orang kata lagi bagus gambar tu, lagi mahal lah harga dia. Ibarat macam tu. Sama juga dengan lukisan Mona Lisa tu yang tergantung dekat museum tu. Ibarat macam tu. So isi saya ketiga adalah dalam PowerPoint ni, pemikiran dalam seni dan seni bina. Okey.
Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 ke 1778. So ini adalah muka dia lah, ada dekat atas ni, bahagian atas sebelah kiri. Dia pernah menekankan dalam bidang kesenian. So dia pernah berkarya yang bertajuk Discourse on the Arts and Science pada tahun 1750. Dalam karya tersebut menerangkan perkembangan seni dan sains telah menyumbang kepada kewujudan manusia yang mulia dan bahagia. Karya ini tercetus apabila Rousseau membaca satu pertandingan esei yang dikelola oleh Academy of Dijon yang menyatakan persoalan, adakah pemulihan seni dan sains membantu dalam membesarkan moral masyarakat? So jawabnya yang bernama Rousseau ni, yang gambar dia dekat sini, manusia hakikatnya bagus tetapi dipesongkan oleh sistem sosial yang salah. Itu adalah cara pemikiran seseorang yang dikatakan amat tinggi lah. So next, sampai di sini je lah. Ini adalah penutup saya. So penutup dalam tajuk saya ni, keunggulan dan kemajuan yang dicapai dalam bidang seni hasil daripada gerakan dilakukan oleh pemikir-pemikir zaman Enlightenment telah membawa kepada pembentukan masyarakat yang mempunyai cita-cita tinggi. So akhir sekali meletakkan bangsa mereka sebagai bangsa yang mencapai tamadun yang gemilang. So itu sahajalah saya punya pembentangan pada hari ini. So paling last sekali, ini adalah rujukan lah. Pada isi pertama tadi boleh carilah, ini saya letak dia punya nama orang yang buat buku sejarah tu, dan dia dari New York, Harper Torch Book. So yang kedua pula isi adalah dia punya rujukan, dia boleh cari, boleh ambil nama ni, Paul Hyland, Olga Gomez dan Francesca Greenside 2003. So The Alignment, A Source Book and Reader, London, dekat London, Routledge. So yang ketiga ni pun sama juga, isi yang ketiga cara pemikiran dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.